Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan ibu-ibu, akak-akak yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang indah dan barakah ini dapat kita bertemu seketika dalam satu program ilmu yang mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang indah dan barakah ini juga Allah bukan sahaja tempatkan kita di program yang terbaik, bahkan bertempat di tempat yang terbaik, iaitu rumah Allah. Nabi sebut dalam satu hadis, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Maksudnya, kata Nabi, tempat yang Allah suka ialah rumah Allah, masjid, surau. Dan tempat yang tidak Allah suka ialah pasaraya, Tesco dan sebagainya. Hadis ni kalau orang perempuan dengar, dia buat pekak sebab orang perempuan dengan tempat shopping tak dapat dipisahkan. Cuma bukan tak boleh kita pergi ke Tesco, Giant, bukan tak boleh. Boleh. Cuma kata ulama, perbanyakkan tuju atau pergi ke tempat-tempat yang hebat dan mulia seperti masjid. Apa sebab masjid Allah suka? Kerana masjid ada satu perkara yang tiada di tempat lain, iaitu i'tikaf. Ibu-ibu duduk di masjid, contoh sejam setengah pagi ini, niat i'tikaf. Sahaja aku i'tikaf di masjid ini, duduknya kita, terlelapnya kita dapat pahala. Kenapa Ustaz sebut terlelap? Sahaja sebut, jangan terasa. Tapi kalau kita duduk di Tesco, suami kita, teman kita pergi Tesco, suami kata ke anak, "Dek, kau ikut abah." Kita kalau tunggu mak kau beli timun, kadang-kadang 3 jam tak habis. Jadi sambil kita tunggu mak beli timun di Tesco, ikut abah niat i'tikaf, boleh? Boleh bang. Nawaitul i'tikaf fi hadza Giant wa Tesco lillahi ta'ala. Tak boleh. Duduklah 1 jam di Tesco tapi tak boleh niat i'tikaf. Tapi kalau duduk sebentar di masjid niat i'tikaf, dapat pahala. Sebab itu mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang baik, dalam program yang baik, Allah ampunkan dosa dan Allah tambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ibu-ibu, akak-akak yang dirahmati Allah sekalian, juga kepada pelayar-pelayar ilmu kita yang sedang menonton ini, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa, dan yang ketiga sebar. Makcik tak berapa faham Ustaz, like, comment and share. Oh, baru faham. Kami orang bandar tak faham sangat suka siapa komen. Kami lebih faham like, comment and share. Jadi insya-Allah seperti yang telah diwawarkan, di kesempatan ini kita ingin membahaskan tentang satu topik mudah-mudahan bermanfaat, iaitu jiran disantuni, hidup diberkati. Bila sebut tentang jiran, ibu-ibu dan akak-akak, Allah rekodkan dalam Al-Quran Suratul Nisa ayat 36, ada 8 golongan, kata Allah, yang perlu dibuat baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana
wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Antara 8 golongan yang perlu dibuat baik kata Allah dalam suratul Nisa ayat 36 tadi ialah buat baik kepada jiran, jiran yang dekat mahupun jiran yang jauh. Sebab apa kita hari ini kena membina hubungan baik dengan jiran? Sebab Nabi bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, awwalu khasmaini yaumal qiyamah jarani. Sengketa pertama yang akan dibahaskan di akhirat kelak ialah sengketa antara 2 orang yang hidup berjiran. Maksudnya apa Ustaz? Kata Al-Munawi, kita hari ini banyak bergaduh. Bergaduh dengan kawan, bergaduh dengan rakan sekerja, bergaduh dengan jiran tetangga. Dan pergaduhan pertama yang akan dibahaskan ialah pergaduhan ataupun persengketaan antara 2 orang yang hidup berjiran. Sebab itu tak dapat tidak hari ini dengan jiran kena buat baik. Disebut dalam satu kitab, nama kitab itu Sya'bul Iman. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya ialah cabang-cabang iman. Kata Imam Baihaqi, iman ni ada 70 cabang. Dan buat baik kepada jiran adalah cabang iman yang ke-67. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya ialah hari ini ada orang dengan Allah very excellent. Dengan Allah zakat RM8 dibayar, tarawih 8 rakaat dibuat, haji dia pergi. Dengan orang susah dia bantu. Dengan Allah very excellent, TikTok. Tetapi dengan manusia, lagi-lagi jiran tetangga, tidak dijaga hubungan dari sudut kesempurnaan iman, tidak sempurna. Ada orang begitu. Oh, dia Ustaz kalau ikut jemaah antara kami, dia paling awal datang ke kuliah muslimat, duduk paling depan. Kami ni lambat sikit lah, tapi dia paling awal. Dan dialah yang paling banyak infak di masjid kami. Kalau tengok carta jumlah infak antara jemaah, dia nombor 1. Akak, saya tak riak Ustaz, dia nombor 1. Tapi Ustaz, dengan jemaah antara kami ni dia tak bergaul. Kami ajak rumah terbuka, dia tak datang. Kami ajak gotong royong, dia tak hadir. Dengan Allah very excellent, tapi dengan manusia tidak dijaga hubungan, maka dari sudut keimanan kurang sempurna. Sebab itu dalam Quran Allah pesan, hablum minallah wa hablum minan nas. Iman kalau nak bagi cantik, dengan Allah kasih baik, dengan manusia kasih elok. Ada orang dengan manusia elok, dengan Allah pula tak baik. Jadi tak boleh, dua-dua kena bagi sempurna. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, dalam kita nak menjaga hubungan sesama manusia. Baik, kita teruskan. Jadi kata Nabi, ada 6 perkara yang perlu dilunaskan sebagai seorang muslim atau muslimah kepada muslim atau muslimah yang lain. Yang pertama kata Nabi, iza laqitahu fasallimu alaih. Bila kamu berjumpa, hendaklah kamu memberi salam. Jumpa kawan, jumpa jiran, bagi salam. On the way nak ke kuliah muslimat, bertemu mata dengan kawan atau jiran di pagar masjid, bagi salam.
Assalamualaikum Kak Tun. Waalaikumsalam Kak Na. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sebab itu kita bila orang bagi salam, kita kena jawab semula salam. Apa sebab? Ini kerana dalam salam mengandungi doa sejahtera kepada orang yang kita bagi salam. Jadi orang dah doa baik ke kita, kita pun kena doakan kebaikan semula kepada mereka. Jadi bila orang bagi salam, usaha jawab salam. Tapi ustaz, baru ni makcik dah bagi salam, dorang bukan nak jawab. Makcik bagi salam ke siapa? Bagi salam ke ahli kubur. Oh, patut tak bagi salam. Kan kalau dijawab, kita pula yang terkubur. Jadi kalau jumpa kawan, jumpa jiran, bagi salam. Saya tak dan ustaz nak menegur. Kalau tak dan nak menegur, paling kurang bagi salam, tak apa. Assalamualaikum Kantut. Waalaikumsalam. Minta maaf lah tak dan nak menyembang, aku rasa nak ke kerja. Jadi bila kita bagi salam, maka kita akan mendoakan kesejahteraan jiran atau kawan kita. Yang kedua, dapat mengeratkan hubungan antara jiran tetangga. Yang pertama, bagi salam. Yang kedua, Nabi suruh, wa iza da'aka fa'ajibhu, bila ada jemputan maka tunaikan. Macam kami ni ustaz, habis Ramadan, raya pertama, raya kedua dah banyak dah jemputan. Macam ni dah habis bulan Syawal, orang jemput kenduri kendara pula. Bulan lepas sibuk dengan jemputan rumah terbuka. Jadi mana satu yang kami nak dahulukan? Sebab kami hidup dalam satu taman orang kaya, pakat jemput rumah terbuka. Pakat jemput masing-masing anaknya nak kahwin. Jadi bila mana ada banyak jemputan daripada jiran ataupun luar kawasan, kata ulama yang perlu diutamakan ialah jiran. Di atas hujah paling kuat, bila mana kita meninggal dunia, tak dapat tidak, jiranlah orang yang paling awal dan paling dekat yang boleh menguruskan jenazah kita. Adapun sanak saudara ahli keluarga yang kadang duduk jauh, contoh di Muar, duduk di Ipoh, Taiping, datang juga, tapi kadang-kadang lambat. Tun, minta maaf lah, aku sebenarnya boleh sampai awal, tapi tiba-tiba terlambat sebab bila tengok ada kemalangan teruk di highway. Sepatutnya jam 10 dah boleh sampai, tengok-tengok 1/2 hari baru boleh sampai. Minta maaf lah, tak dan nak menguruskan jenazah ayah kamu. Jadi tak dapat tidak, yang paling awal dan paling dekat boleh menguruskan jenazah ialah jiran kita. Jadi kata ulama, kalau ada kenduri kendara 5 kawasan, 1 daripada jiran, 4 di luar kawasan, yang paling utama pergi ke jiran dulu. Ini jiran buat kenduri, dia tak datang, minta maaf lah aku ada kenduri di Ipoh. Sepatutnya dia yang kena pergi dulu. Paling kurang datang. Aku tak dan nak datang esok, jadi aku pun nak minta maaf tu, aku datang hari ni, minta maaf lah sangat-sangat. Tak apalah, yang penting kamu datang juga. Jadi bila ada jemputan ataupun kenduri kendara, pergilah kepada jiran tetangga terlebih dahulu. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau nampak jiran kamu perlu diberi nasihat, maka berikan. Kita tengok kanan, tengok kiri, mana Mbak Iyah ni? Lama tak nampak muka. Selalunya bila tengok belah kanan, nampak muka dia. Ni tengok belah kanan, tak nampak muka dia. Mana pula Mbak Iyah ni? Jadi bila kita perasan member kita tak datang kuliah contohnya, maka kita nasihat, Mbak Iyah mana kamu? Mbak Iyah, kita WhatsApp lah. Selalunya kamu ni orang yang ketiga lah paling awal datang. Tapi aku tengok dah 3 minggu berturut-turut kamu tak datang kuliah. Kamu ke mana? Mbak Yah kata, minta maaf lah aku tak sihat. Baru ni aku nak on the way pergi kuliah juga di Langgur Lembu. Itu tak boleh bangun sampai sekarang. Jadi kalau nampak jiran kita yang mungkin dah tak selalu datang kuliah, dah tak selalu bersama-sama kita dalam program agama dulu, okey sekarang dah tak okey, maka nasihatkan dia. Cuma orang kita kadang-kadang takut nak nasihat sebab dia kata, ustaz kami bukan tak nak nasihat,
Bila kami nasihat, dia kata kamu jangan sibuklah duk jaga tepi kain orang, jaga hal rumah tangga kamu. Dah lah nak menyibuk hal rumah tangga orang buat apa? Dia marah ke kita semula. Itu kata orang Melayu. Tapi kata agama, kalau jaga tepi kain tak apa, yang tak boleh dalam kain. Kita keluar rumah, member pun keluar rumah, nampak kain dia koyak, kita tegur, "Kak nak tukar kain kamu tu, koyak sampai ke lutut." Kan kalau Tok Imam tengok, lupa pula hafalan maghrib malam ni, apa gitu kau. Sama juga orang lelaki, kita solat belakang dia, dia duduk depan kita. Bila kita rukuk nampak kain di belakangnya koyak, kita tegur dia, "Pak Mat, tukar kain." Kamu kalau solat tak sah, kenapa pula kain kamu koyak belah belakang, nampak aurat, tak sah solat. "Oh ya ke, aku tak perasan. Kalau depan aku perasan, dah lama aku tukar. Patut sejuk semacam, koyak belakang rupanya." Jadi kalau jaga tepi kain tak apa. Ni Kak Tun tukar kain, nampak aurat, tak sah solat contohnya. Yang tak boleh dalam kain. Jadi kalau kita faham, agama kita suruh saling nasihat menasihati. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, "Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Bagilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangatlah bermanfaat bagi orang beriman. Jadi kalau kita saling tegur menegur antara kawan, antara jiran, maka tahap keimanan kawan dan jiran kita dalam keadaan yang baik. Yang keempat, kata Nabi, "Wa iza 'atasa fahamidallah fashammathu." Bila jiran bersin, doakan. Kita sedang dengar kuliah, tiba-tiba ada pula kawan kita bersin, Hashim contohnya. Selalu kalau orang bersin Hashim lah, jarang saya dengar Hisham, jarang. Tak tahulah orang di alam damai kalau bersin Adnan, tak tahulah pula. Saya pergi setakat satu Malaysia ni, Hashim lah ke kalau bersin. Member kita bersin Hashim, kita pun berhenti sekejap menulis, doakan dia, yarhamkillah kalau perempuan. Kalau suami saya ustaz, yarhamkallah. Habis kalau dua orang, Kak Tun dengan Kak Nam, yarhamkumallah. Habis kalau ada seorang bersin, berjangkit satu masjid bersin, yarhamkumullah. Itu sipir dalam bahasa Arab. Kalau seorang perempuan, yarhamkillah. Kalau seorang lelaki, yarhamkallah. Kalau dua orang, yarhamkumullah. Kalau ramai, kalau dua orang, yarhamkumallah. Kalau ramai, yarhamkumullah. Boleh ingat? Kami ni ustaz dah berumur dah sebenarnya. Nampaknya muka muda tapi dalam tua dah. Pintu masuk rumah pun tertekor dengan pintu keluar. Tak ada yang paling mudah ke ustaz? Ada. Paling simple dan mudah, Allah yarham. Member bersin Hashim, Allah yarham Kak Nak. Cuma Kak Nak bila dengar Allah yarham, dia jeling ke kita semula. Kau ingat aku dah mati ke apa? Tiba-tiba nak Allah yarhamkan aku. Padahal Allah yarham tu doa lah. Allah yarham, Allah rahmati kamu. Cuma orang kita terbiasa Allah yarham ni jenazah. Jadi kalau kita nak paling mudah, bahasa Melayu pun boleh, semoga Allah merahmati kamu. Yang kelima, Nabi suruh dengan jiran ni bila sakit pergilah ziarah. Mana kawan kita seorang nak kata balik kampung, kereta ada kat rumah, mana kawan ni? Jadi paling kurang kalau kita tak sempat nak menyinggah, kami pun sibuk ustaz, kerja dan sebagainya, paling kurang call lah. Assalamualaikum kawan, mana lama tak nampak. Kalau kawan balik kampung, kereta ada, di rumah saya nampak. Oh tak ada, aku ada je di rumah ni, kurang sihat sikit. Oh ya ke? Tak apalah, nanti saya hantar buah, hantar ubat dan sebagainya. Jadi kalau ada jiran, ada kawan kita sakit, pergilah ziarah. Yang keenam, Nabi suruh, wa idza mata fattabi'u. Bila ada kawan, bila ada jiran meninggal, maka ikutlah ke kubur, uruskan jenazahnya. Kerana orang yang banyak terlibat dengan pengurusan jenazah, manfaat besar yang dia akan dapat, kata Nabi, ialah memotong kelazatan dunia.
Ibu-ibu akak-akak perasan ataupun tidak. Contoh, kadang-kadang kita dengar diumumkan kematian salah seorang jemaah kita. Baru dengar, datang wakil AJK kita buat announcement. Assalamualaikum kepada jemaah Masjid Alam Damai Al-Mukhlisin yang dirahmati Allah sekalian. Sedikit maklumat, ada salah seorang jemaah kita telah menghembuskan nafas yang terakhir tepat jam 7.30 pagi tadi. Kita baru dengar, terus kita lupa seketika kepada dunia, ingat sebentar kepada akhirat. Allah tak ada dah kawan kita seorang. Kalau tak, dialah yang memeriahkan keadaan. Kemudian kita pergi pula ke rumah dia, baca Yasin, tengok muka arwah. Allah, Kak Nap, dulu ingat lagi bulan Ramadan kita tadarus, Kak Nap salah, saya tegur. Saya salah, Kak Nap tegur. Nanti bulan Ramadan datang, tahun hadapan, siapa pula nak tegur saya? Kak Nap tak ada lah. Kemudian ikut pula sampai ke kubur liang lahat. Allah, Kak Nap, dulu tak apalah di masjid sama-sama kita kuliah, masjid sejuk, terang, luas, besar. Ini kubur, Kak Nap, gelap, panas, sempit pula tu. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan Kak Nap di sana, ya. Jadi bila kita banyak terlibat dengan pengurusan jenazah, kita dengar, kita tengok, kita buat, kata Nabi, dia akan banyak memotong kelazatan dunia, ingat semula kepada akhirat. Sebab itu ibu-ibu yang ada anak-anak muda, anak saya ni Ustaz, minta maaf lah, nak cakap pun takut jadi doa. Nakal sungguh Ustaz. Oh, nakal sungguh. Makin dinasihat, makin kurang ajar kepada saya. Macam mana Ustaz nak bagi dia ingat semula kepada akhirat? Ajak dia pergi ke kubur. Saya dah ajak dah dia baru ni bulan Syawal, dia kata bid'ah Ustaz. Itu masalah orang kita. Kalau ajak pergi ke kubur, tak boleh ibu. Kenapa pula? Ustaz kata kalau pergi ke kubur bid'ah. Habis malam mak tengok kau pergi konsert, tak apa pula? Konsert Ustaz kata tak apa. Yang penting dia asingkan lelaki dan perempuan. Oh gitu pula. Sebab itu anak muda kita zaman sekarang banyak lalai kepada akhirat, lebih kepada dunia. Apa sebab? Bila ke konsert boleh, bila ke kubur bid'ah. Jadi kita hari ni kalau nak anak keluarga kita ni lebih kepada akhirat, banyakkan pergi ke program-program dalam pengurusan jenazah, bawa pergi ke kubur. Untuk apa? Kita banyak ingat kematian. Sebab itu satu hari sahabat Nabi tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul mu'minin akyas? Siapa orang paling cerdik? Kata Nabi, orang yang cerdik ialah wa aktsaruhum lil mauti zikra, orang yang ingat mati. Dan paling cerdik ialah bukan hanya ingat kematian, tapi buat persiapan nak menghadapi kematian. Itu orang paling cerdik. Sebab ada 3 orang, 3 jenis golongan. Yang pertama, dia ni ingat mati tapi tak buat persiapan. Yang kedua, langsung tak ingat mati. Yang ketiga, ingat mati dan buat persiapan. Itu yang paling cerdik, kata Nabi. Ada orang rumah tepi kubur, buka pintu nampak kubur, tapi langsung tak buat persiapan. Ingat mati tapi tak buat persiapan. Yang paling bagus dan paling cerdik, ingat kematian dan buat persiapan. Jadi kita hari ini kalau ada jiran kita meninggal dunia, luangkanlah masa seketika untuk uruskan jenazah mereka. Kata Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, jiran ni dia ada beberapa maksud. Bila kita sebut jiran, siapa jiran kita? Kata Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, jiran ni yang pertama maksudnya ialah pendapat daripada Sayyidina Ali, sesiapa yang rumahnya boleh mendengar azan dari Qaryah kita. Jadi sesiapa yang rumah berdekatan masjid kita yang boleh mendengar azan, itulah jiran kita. Pendapat pertama. Pendapat kedua, barang siapa yang boleh mendengar iqamat daripada Qaryah kita. Pendapat pertama azan, pendapat kedua iqamat. Dan pendapat yang ketiga, pendapat yang paling masyhur
dan dipegang ramai di kalangan masyarakat kita Malaysia ialah yang direkodkan dalam tafsir Al-Qurtubi, riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu jiran ialah dalam lingkungan, dalam circle, dalam radius 40 depan, 40 belakang, 40 kanan dan 40 kiri. Itulah jiran kita yang perlu dibuat baik. Cuma bila kita hidup berjiran ni, lagi-lagi di Malaysia masyarakatnya majmuk. Dalam taman perumahan kami ni ustaz, kami ada pelbagai bangsa, Cina, India dan Melayu. Jadi adakah semua itu perlu diraikan? Kata ulama dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada hadis Bukhari, jiran ni ada martabat. Yang pertama, yang ni ibu-ibu kena catat. Yang pertama, yang menonton pun tolong catat. Yang pertama, jiran yang dekat dengan pintu rumah dan Muslim. Kalau ada apa-apa program yang dibuat oleh jiran kita yang paling dekat dan Muslim pula, dia nombor 1. Dia buat kenduri, dia nombor 1, kita kena pergi. Yang kedua, jiran yang ada hubungan saudara. Macam dalam taman perumahan kami ni ustaz, adalah sanak saudara saya 3 orang. Jadi kalau dia buat kenduri kendara, contohnya, dia nombor 2 kedudukan martabat. Yang ketiga, orang alim. Orang alim ni bukan ustaz, tetapi orang yang pakar dalam bidang masing-masing. Contoh dalam taman kami ni ustaz, ada seorang doktor, Dr. Rogayah. Dia ni ada klinik di hujung taman kami. Kami kalau sakit memang pakat pergi klinik dia, buat check up dan sebagainya. Dalam taman perumahan kami ni ustaz, ada seorang pomen. Selalu pomen lelaki kan, ini pomen perempuan ustaz. Pelik juga kami dengar kan. Kami kalau hantar kereta rosak ke motor rosak, hantar ke dia. Dalam taman perumahan kami ni ada ustazah. Kami kalau belajar Quran, semua belajar dengan dia. Jadi orang sebegini, pakar dalam agama, pakar dalam kesihatan, pakar dalam kereta. Kalau dia buat kenduri kendara, dia nombor 3 kena pergi. Kedudukan martabat. Yang keempat, orang soleh. Orang soleh maknanya orang baik. Dia tu ustaz, jemaah kami yang paling baik lah. Kalau ada program contoh gotong royong, dia orang paling awal datang dan paling lambat pulang. Dia lah Kak Nak namanya. Dia memang orang paling baik. Jadi kalau dia buat kenduri kendara, dia berada di kedudukan yang keempat. Yang kelima, ahli fasik. Dan yang keenam, non-Muslim. Kenapa diletakkan juga non-Muslim? Islam nak mengajar kepada kita, kita kalau duduk dalam masyarakat yang ada non-Muslim, kita kena raikan mereka. Jangan pedajar mereka. Dia kadang-kadang mentang-mentang kita majoriti, cantik nak, cantik betul, dia seorang je Cina dalam taman perumahan, apa lagi pedajar lah dia. Jangan. Walaupun kita majoriti, yang lain minoriti, Islam kata buat baik kepada mereka. Kalau kita ada buat kenduri, jemput mereka datang. Dengan tujuan supaya mereka nampak Islam ini begitu indah. Dia baca dekat artikel tulisan barat, dia sembang dengan kawan dia yang bukan Islam. Dia kata, you kalau mau selamat, you jangan duduk sama itu taman perumahan majoriti Islam. You kalau nak beli rumah yang majoriti non-Muslim, baru you selamat. Tapi dia kata, mana aku duduk di alam damai, majoriti orang Islam, tapi okey je. Bahkan mereka jemput pula aku pergi ke program-program kenduri kendara mereka. Jadi dia akan automatik menyebarkan tentang kebaikan orang Islam. Nak bagi tahu kepada kita, Islam agama yang begitu aman dan harmoni kepada Islam, juga kepada yang bukan Islam.
Seterusnya dalam satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang imam mu'tabar ataupun 4 ulama mu'tabar ataupun popular hadis. Nabi bersabda arba'un minas sa'adah. 4 perkara siapa yang dapat maka bahagialah hidup dia. Ibu-ibu, akak-akak, kalau nak bahagia pastikan ada 4 perkara ni. Yang pertama, Nabi bersabda al-mar'atu salihah, isteri yang salihah, perempuan yang baik. Jadi kita kalau nak bahagia, Nabi suruh kita jadi isteri yang baik kepada suami, dan suami pun kalau ada yang menonton, jadi suami yang baik kepada isteri. Sebab kata Nabi, hidup ni akan seronok kalau isteri faham suami, suami faham isteri. Mesti seronok punya. Suami kita kaki bola, kaki mancing, dia nak pergi ke mana-mana, kita okey. Abang nak ke mana bang? Tengok bola, boleh. Abang nak ke mana bang? Mancing ikan, boleh. Abang nak ke mana? Siam. Siam tak boleh. Kan kalau pergi seorang balik berdua pula zaman sekarang. Tak boleh. Abang nak pergi Eropah, boleh. Tapi siam tak boleh. Bahaya ustaz zaman sekarang. Sama juga kita. Bila kita tanya suami, suami okey saja. Awak nak ke mana beda? Nak ke Tesco, boleh. Awak nak ke mana? Eco, boleh. Awak nak ke mana? Kedai emas. Kedai emas tak boleh, modal besar. Eco tak apalah, RM2.40. Jadi kalau suami faham isteri, isteri faham suami, maka kata Nabi, hidup mesti akan seronok. Jadi jom kita jadi isteri yang baik kepada suami, dan suami pun yang ada mendengar dan menonton, jadilah suami yang baik kepada isteri. Yang kedua, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Saya tadi bila nak datang ke masjid sini, lalulah pelbagai jenis rumah. Ada yang besar, ada yang kecil. Tidak mengapa. Yang penting pastikan rumah itu luas, supaya selesa. Bila selesa, maka kata Nabi, hidup kamu mesti akan bahagia. Ada orang rumahnya kecil saja, tapi hidupnya bahagia. Ada orang rumahnya besar, tapi hidupnya sengsara. Yang penting rumah tu selesa. Sebab bila rumah selesa, anak-anak selesa. Bila anak-anak selesa, maka hidup akan bahagia. Sebab itu kita tak boleh ada orang duk pulun kerja sebab dia kata saya nak beli rumah yang sedikit besar ustaz, sebab anak saya ramai. Maka tak pun. Yang ketiga, wajarus salih, jiran yang baik. Ini yang kita nak tekankan. Kata Nabi, selain kamu dapat isteri yang solehah, perempuan yang baik, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga ialah jiran yang baik. Kalau kamu dapat jiran yang baik, kata Nabi, hidup kamu mesti akan seronok. Sebab tu kata ulama, sebelum kita nak membeli rumah, antara perkara yang perlu ditengok ialah siapa kejiranan kita. Selain daripada kita tengok view cantik ke tidak, selain kita tengok tempat strategik ke tidak, dekat dengan sekolah ke tidak, dekat dengan ofis ke tidak, antara tambah nilai lain yang perlu dilihat ialah siapa bakal jiran kamu. Macam ibu-ibu nak beli rumah kedua, rumah ketiga, ataupun anak-anak kita nanti nak beli rumah. Saya ustaz hujung minggu ni anak ajak ke Kajang untuk pergi tengok rumah contoh di showroom. Maka apakah yang perlu saya tengok? Tengok siapa bakal jiran dia. Kita sampai di showroom nanti, tanya salesman, ni dek, anak makcik nak beli rumah nombor 30 katanya. Sebelum nak beli rumah nombor 30, makcik nak tengok dulu siapa bakal jiran dia. Dah ada ke orang yang beli, yang duduk di depan, di belakang, di kanan dan di kiri rumah dia? Maka salesman pun dia ambil buku rekod, dia tengok. Kalau ikutkan makcik dah ada dah, depan, belakang, kanan, kiri, kita pun kata Alhamdulillah. Siapa yang duduk di depan? Kalau tak silap saya, yang duduk di depan ni kontraktor. Oh, orang kaya. Yang gali parit tu ke? Bukan, yang digali kubur makcik. Okeylah, gali juga, yang penting gali.
kontraktor lah tu. Kita kalau ada anak kita, suami kita penggali kubur, orang tanya, suami kamu kerja apa? Beda. Kontraktor. Jangan cerita penggali kubur, nanti orang pandang lagi. Apa penggali kubur? Baik suami aku kontraktor gali parit. Sama lah tu, gali juga. Jadi kalau anak kita kerja penggali kubur, lagi-lagi jiran kita jenis suka mempelekeh, kita tukar sikit ejaan ataupun bahasa. Kerja apa anak kamu? Kontraktor. Puyuh. Padahal gali kubur. Yang kedua siapa? Yang kedua ni belakang dia ke macam? Belakang dia lah. Kalau tak silap saya yang duduk belakang ni doktor. Doktor orang berjaya. Doktor gigi? Bukan, doktor haiwan. Okey lah doktor juga tu. Orang tak kisah doktor. Yang penting kalau balik kampung kita boleh menyembang. Jiran anak aku bukan kaleng-kaleng doktor tu. Padahal doktor haiwan. Belah kanan siapa? Belah kanan Ustaz Adnan. Dia ni pakar sifat makcik. Elok benar lah tu. Keluarga aku ni penuh saka. Agak-agak kena saka, hantar ke dia. Jadi kalau kita kenal siapa jiran kita, yang depan kontraktor orang kaya, belakang doktor orang berjaya, belah kanan Ustaz Adnan orang beragama, maka kata Nabi, hidup kamu mesti akan seronok. Sebab kita nak beli rumah bukan macam kita sewa homestay. Homestay kita sewa satu malam. Kalau kita tak seronok, kita boleh pergi, bayar pun tak rugi. Ini rumah kita nak duduk lama, 30-40 tahun sampai kita mati. Sebab itu kata ulama, jangan tengok saja kepada view cantik ke tidak, strategik ataupun tidak. Yang penting tengok siapa bakal kejiranan kamu. Bila kamu dapat jiran yang baik, kata Nabi, hidup kamu insya-Allah akan seronok dan bahagia. Yang keempat, Nabi sebut wal markabul haniq, kenderaan yang selesa. Tadi saya datang tengok macam-macam brand kenderaan. Ada yang naik Mercedes, ada yang naik BMW, ada yang lambang apa saya pun tak tahu lambang apa. Macam-macam. Kenderaannya hebat, selesa. Tak apa ke? Tak apa. Sebab kita ni ada orang dia kata, Ustaz, saya bukan nak riak, bukan nak menunjuk. Saya tak boleh tekan kereta yang kecil-kecil. Saya kalau tekan kereta kecil datang gaut, Ustaz. Tapi kalau tekan kereta yang besar-besar ni hilang pula gaut katanya. Itu yang sejak doktor kata makcik kena beli kereta besar baru hilang gaut, saya beli kereta besar, Ustaz. Dan dia mampu, maka silakan. Jangan kita dengki. Jadi ada orang hari ni beli kereta besar. Saya, Ustaz, anak saya bukan sikit ramai 10 orang, bini 2, Ustaz. Kampung bukan di Selangor, Tumpat, Kelantan. Yang kalau nak balik hari raya lagi-lagi, makan masa berjam-jam, berbelah-belah jam. Jadi saya beli kereta yang sedikit besar supaya selesa. Bila selesa, insya-Allah anak saya akan bahagia. Jadi itu 4 perkara kata Nabi yang kamu kena usaha bagi dapat. Bila dapat, insya-Allah kamu akan bahagia di dunia. Jadi bila kita sebut tentang hidup berjiran ni, ibu-ibu dan akak-akak yang dirahmati Allah sekalian, sudah pastilah kita nak membina budaya hidup kejiranan yang harmoni. Maka cadangan yang pertama boleh kita buat ialah hidupkan budaya ziarah menziarahi. Kami ni, Ustaz, walaupun hidup dah 5 tahun dalam taman perumahan ni, tapi jiran saya tak pernah ataupun jarang saya tegur, Ustaz. Kenapa? Bergaduh ke, Kak? Bukan bergaduh, masing-masing sibuk, Ustaz. Dia keluar sebelum subuh, saya keluar lepas subuh. Tak ada nak menegur. Jadi paling kurang kita hidupkan budaya yang pertama, ziarah menziarahi. Walaupun bukan bulan Syawal, kita buat bulan lain. Apa sebab? Kerana diceritakan dalam satu hadis sahih, Nabi bercerita, satu hari ada seorang lelaki, dia nak pergi ziarah saudara dia. Maka satu hari Allah hantar satu malaikat menyamar sebagai manusia, pergi tanya lelaki ini, kamu nak ke mana? Saya nak ke rumah saudara saya. Atas tujuan apa? Atas tujuan kerana Allah semata-mata. Bukan sebab sopa baru, bukan.
Bukan sebab periuk baru, bukan. Memang kerana Allah semata-mata. Maka bila diungkapkan begitu, Nabi bersabda, kata malaikat kepada dia, fa inni rasulullah ilaika, saya sebenarnya adalah utusan Allah. Annallah ahabbaka kama ahbabtahu, Allah bagi tahu kepada kamu yang dia cinta kepada kamu seperti mana kamu cinta kepada saudara kamu. Jadi kalau kita pergi ziarah rumah kawan kita, jiran kita, sanak saudara kita kerana Allah, maka Allah akan cinta kepada kita seperti mana kita cinta kepada dia. Sebab itu hari ini adab pertama yang perlu diperbetulkan. Ibu-ibu, akak-akak kalau nak pergi rumah ziarah kawan-kawan kita, pertama adabnya betulkan niat. Tun, kita nak pergi ziarah rumah kawan, betulkan niat. Kita ziarah bukan nak tengok sofa, bukan nak tengok langsir di nilai tu. Kita datang sebab Allah semata-mata. Kita dah lama tak datang ke rumah dia. Jadi bila mana kita ziarah kerana Allah, contoh kita nak pergi rumah kawan kita di Melaka 2 jam setengah, contoh 2 jam setengah lah kita di bawah cinta dan kasih sayang Allah. Bila kita di bawah cinta dan kasih sayang Allah, orang lain terlibat kemalangan, kita selamat. Orang lain mengantuk masuk ke dalam gaung, kita selamat. Apa sebab? Allah cinta dan Allah jaga perjalanan kita. Sebab itu hari ini sebelum nak balik, lagi-lagi yang balik ke utara, ke selatan, ke pantai timur, mengambil masa begitu lama, pesan dekat anak, pesan dekat suami, bang, adik-adik, kita nak balik ke Kelantan, jauh nak balik ke Kelantan, jom betulkan niat, kita balik kampung nak mengeratkan hubungan saudara antara kita dengan sepupu sepapat dan sebagainya. Jadi bila kita balik kerana Allah, Allah akan jaga perjalanan kita. Sama juga bila kita menjadi tuan rumah. Kadang-kadang ada orang suka pergi rumah orang, tapi tak suka orang datang rumah dia. Dia pergi beraya ke rumah orang sampai 3 pagi. Tapi bila orang datang ke rumah dia, dia kata, aku tak ada kat rumah. Padahal TV terbuka. Ada ke rumah, ada kat rumah ke Kalimah? Tak ada. Kita tengok, TV terbuka. Takkan TV terbuka orang tak ada. Jadi ada orang suka datang rumah orang, tapi tak suka orang datang rumah dia. Sedangkan dalam Islam ni adil. Kalau pergi rumah orang ada fadilat, menyambut orang datang ke rumah pun ada fadilat. Nabi sebut dalam satu hadis, inna dhaifa, sesungguhnya tatamu, idza dakhala baitil mu'min, apabila masuk ke dalam rumah orang beriman, dakhala ma'ahu alfun barakatun alfun rahmah, maka akan datanglah bersama dengannya 1000 berkat, 1000 rahmat. Saya pernah dijemput oleh satu orang kaya ke rumah dia bagi tazkirah. Kemudian saya pun sembang dengan dia. Macam biasalah, kita kalau jumpa orang kaya, kita pun tanyalah, tuan macam mana boleh kaya? Share lah sikit, saya pun nak kaya macam tuan. Tapi dia ni orang kaya yang tawaduk, dia tak cerita sangat. Cuma bila saya sembang dengan dia, antara intipati yang saya boleh ambil sebagai pengajaran ialah, dia ada sebut, rumah saya ni Ustaz, seminggu sekali orang mesti datang. Kadang-kadang budak tahfiz, anak yatim, orang luar. Bila mereka datang, saya hidang makanan. Dan makanan dia sedap-sedap. Biasalah orang kaya. Jadi saya buat kesimpulan, patutlah dia boleh kaya. Apa sebab? Bila orang datang ke rumah dia, maka akan datanglah jua 1000 berkat, 1000 rahmat. Bila ada berkat, you bagi RM1, Allah pulang 1000. The power of berkat. Sebab tu kita hari ni kalau orang tak datang rumah, kena gelisah. Macam mana ni bang, dah 2-3 bulan sanak saudara tak datang menyinggah, jiran tak datang menjenguk, hilang berkat ke rumah kita bang. Sepatutnya kena resah. Ini dia suka pula. Alhamdulillah Ustaz, rumah saya dah setahun orang tak datang. Jimat beras rumah saya Ustaz. Sepatutnya kena gelisah. Macam mana ni bulan Syawal 30 hari, seorang pun tak datang menjenguk ke rumah kita bang. Hilang berkat ke?
Sebab tu kita hari ni kalau orang nak datang rumah, raikan dulu. Tapi Ustaz, saya bukan orang kaya, saya orang biasa. Kadang-kadang nasi pun tak ada nak hidang. Jangan begitu. Orang nak datang rumah, buka pintu, rai dulu. Bila dia dah sampai, khabar ke dia, Tun, minta maaf dah Tun, aku kalau nak hidang nasi biryani ke kamu, aku tak mampu Tun. Aku mampu biskut mayat Kata Tun, tak apa, aku datang bukan sebab makan. Kalau nak makan, aku baik singgah kedai mama. Aku datang sebab kawan. Kau biar betul Tun? Iya. Kalau begitu tak apalah, aku simpan balik biskut mayat ni Jangan begitu, dah hidang-hidang je lah, kamu sipu pula. Jadi kalau kita hidup berjiran, kita datang ziarah kerana Allah, kita menyambut ziarah orang kerana Allah, maka Allah akan cinta kepada taman perumahan kita. Bila Allah cinta dan sayang kepada taman perumahan kita, Allah jaga. Bila Allah jaga, insya-Allah kita tak dengar dah pecah masuk rumah, kita tak dengar dah pencolekan, kita tak dengar dah kes rogol dan sebagainya. Apa sebab? Allah kasih dan Allah cinta kepada taman perumahan kita. Sebab itulah hari ini, jom sama-sama kita hidupkan budaya ziarah menziarahi. Kalau bukan bulan Syawal, hidupkan di bulan-bulan yang lain. Yang kedua, bila kita hidup berjiran, cubalah kita ini tumpang gembira, rasa seronok dengan kejayaan jiran. Ini kadang-kadang ada orang dia tak suka dengar kejayaan jiran. Aku dengar cerita anak jiran sebelah rumah kamu berjaya SPM baru ni 10A+, betul ke? Soalan bocor boleh lah. Dia tak tumpang gembira. Dia kata soalan bocor boleh lah. Sepatutnya kita tumpang gembira. Betul. Walaupun dia tu bukan anak aku, tapi aku bangga sebab dia anak Korea kita. Jadi kena turut bangga. Sebab Nabi bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Tabrani, man laqiya akhahu bima yuhibbu liyasirrahu sarrahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang jumpa saudaranya, kata Nabi, membawa sesuatu yang menggembirakan saudaranya, maka Allah akan gembirakan dia pula di hari kiamat. Kita dengar kejayaan jiran, kita bawa pula hadiah, ucap tahniah, bertambah gembira jiran, maka kata Nabi, kamu sabar sekejap, Allah akan gembirakan kamu pula di hari akhirat kelak. Dan kita kena faham, gembira Allah dengan gembira manusia langsung tidak sama. Kadang-kadang suami kita janji kat kita, yang nanti birthday awak minggu depan, saya cadang nak belikan jam macam ini. Kita pun tengok gambar, wah mewahnya bang, ini Rolex bang. Kemudian bila sampai birthday kita tengok-tengok bentuk sama, brand berbeza. Ingat Rolex, rupanya Rolex. Kita marah, bang, kata nak belikan jam yang macam dalam gambar minggu depan. Yalah kan sama, warna sama, pattern sama, memanglah bentuk serupa, tapi nama berbeza. Ini Rolex, yang abang tunjuk Rolex. Abang tak mampu ya, abang kerja gaji sebulan 5,000 nak beli Rolex 150,000, mana mampu ya. Yelah, tapi abang kata nak beli macam itu, abang kata macam itu, tapi brand bukan seperti itu. Jadi manusia banyak berjanji, tapi indah khabar dari rupa. Kita tengok di Shopee, wah cantiknya pinggan mangkuk ni, tapi bila sampailah plastik rupanya. Tapi bila mana Allah gembirakan kita, kata Nabi, kita akan begitu terkejut. Masuk ke dalam syurga, wah ini tak pernah nampak ni. Sebab apa? Syurga benda yang tak pernah dirasa, yang tak pernah didengar, yang tak pernah ditatap. Itulah syurga. Kalau kita masih lagi boleh bayangkan, aku rasakan nak pisang dekat syurga macam pisang rumah kamu lah nak. Itu bukan syurga, masih lagi boleh dibayangkan. Tetapi bila mana masuk ke dalam syurga, kita terkejut. Ini aku tak pernah rasa ni, ini aku tak pernah nampak, ini aku tak pernah dengar. Itulah syurga.
Jadi kalau kita nak mendapat berita gembira dari Allah yang memang akan betul-betul menggembirakan kita, maka Nabi suruh gembirakan dulu jiran dan kawan kamu. Cuma biasalah ibu-ibu, akak-akak, kita sebagai manusia sudah lumrah kehidupan. Kadang-kadang kita ada sedikit iri hati dan dengki. Dengar jiran berjaya, ada sedikit dengki. Itu biasalah. Cuma kita kena bagi hilang. Disebut dalam satu kitab namanya Hayatus Sahabah. Diceritakan kepada kita tentang ada seorang pemuda begitu mudah masuk ke dalam syurga. Orang pelik, aku tengok kamu ni di BNU, budak baru naak. Kami ni makcik-makcik ni umur 60 lebih lah, 60 lebih lah, kena pulut ibadah, kena bayar zakat, kena buat umrah, kena solat jemaah, baru boleh masuk syurga. Makcik tengok kamu ni di umur 26 masuk syurga, umur 28 masuk syurga. Punya senang kamu masuk ke dalam syurga. Apa amalan kamu? Adik, kongsi sikit. Kami ni makcik, kalau nak challenge makcik yang umur 65 memang tak dapat nak challenge. Makcik umur 65, ada yang 63. Makna kata hidup lebih lama. Jadi kalau kami nak challenge dari sudut solat memang tak dapat. 63 tahun makcik solat, zakat dan sebagainya. Cuma ada satu perkara dan amalan yang membuatkan saya begitu mudah masuk ke dalam syurga, iaitu saya tak pernah iri hati dan dengki kepada sesiapa. Datanglah berita gembira dari mana? Dari sanak saudara, dari jiran tetangga, saya akan pergi ucap tahniah, bagi pula hadiah. Saya memang tak pernah iri hati dan dengki. Itulah yang menyebabkan saya mudah masuk ke dalam syurga. Jadi kita hari ini di samping kita pulun datang kuliah, solat jemaah, bayar zakat fitrah, sedekah dan sebagainya, jangan dilupa untuk sama-sama usaha menghakis sifat iri hati dan dengki. Macam mana Ustaz nak bagi hilang sifat dengki dan iri hati? Yang pertama kata ulama, banyakkan doa. Lagi dengki, lagi doa. Tengok anak jiran berjaya SPM, kita dengki. Ya Allah, aku sebenarnya tengok anak Pak Mat tu dengki aku 10A tu. Tapi tak apalah. Aku doakan ya Allah supaya anak dia bukan hanya berjaya setakat SPM, bahkan diploma, degree, master, PhD ya Allah. Dengar ada kawan kita naik pangkat, kita dengki, biasalah. Tapi lagi dengki, lagi you doa. Ya Allah, dengar cerita kawan aku naik pangkat, dulu guru kecil, sekarang guru besar ya Allah. Ataupun kalau boleh angkat terus jadi Perdana Menteri pun tak apa. Senang nak minta bantuan untuk masjid kuliah muslimat dan sebagainya. Jadi lagi dengki, lagi doa. Sebab Nabi bersabda, barang siapa yang mendoakan saudara dia tanpa pengetahuan saudara dia, maka malaikat akan mengaminkan dan malaikat mengatakan bagi kamu jua apa yang kamu doakan. Kita dalam bab doa ni, kita nak amin dari dua makhluk. Yang pertama manusia. Kita bila doa, semua orang akan dapat amin daripada manusia. Cuma yang kedua, tak ramai orang dapat amin daripada para malaikat. Sedangkan para malaikatlah satu makhluk yang Allah sebut dalam Quran, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Satu makhluk yang tidak pernah melakukan dosa di sisi Allah. Apa yang Allah suruh, itulah yang dia akan buat. Jadi kalau boleh, kita nak dua. Yang pertama amin dari manusia, yang kedua amin dari para malaikat. Macam mana nak dapatkan? Antaranya, doakan saudara kita tanpa pengetahuan dia. Tengok esok dia naik pangkat, dia pun cerita kat kita. Jangan pula kita pecahkan rahsia. Kalau kamu nak tahu kamu naik pangkat sebab doa aku lah semalam. Jangan begitu. Kita dah doa siap-siap, diamlah. Jangan kita bocorkan pula. Yang kedua, kata ulama, lagi kita dengki, lagi kita bagi hadiah. Berdasarkan hadis Nabi, tahadu tahabu. Lagi kamu bagi hadiah, lagi erat kasih sayang sesama kamu. Macam kita kalau ada jiran panas baran. Saya ni Ustaz ada seorang jiran,
belah kanan rumah saya nak tegur dia banyak kali dah, tapi takut Ustaz. Kenapa pula? Dia ni panas bakar. Kalau salah tegur, habis dimaki kita ni. Jadi macam mana Ustaz nak tegur dia? Yang pertama, buat baik kepada dia dengan bagi hadiah. Seminggu pertama, bagi dia makan sarapan percuma. Hari pertama nasi lemak, hari kedua lontong, hari ketiga nasi kerabu, hari keempat nasi dagang, hari kelima pandai-pandailah. Saya tak ingat sangat makanan ni. Straight 7 hari belanja dia makan sarapan pagi. Hari ke-8 tegur dia. Ni Wan, aku nak tegur sikit boleh ke? Alah, nak tegur banyak pun tak apa. Kita kan berjiran. Kalau aku tak dengar teguran kamu, kau tak dapat pula makanan free pagi-pagi. Dengar je lah, kata dia. Orang kalau dah terhutang budi kita 7 hari berturut-turut, dia nak dengar, tak nak dengar malu. Abang dengar je lah bang, 7 hari dia belanja kita makan sarapan free. Malu ke orang kalau tak dengar teguran dia. Abang buat dengar je lah bang. Kan kalau tak dengar, dia tak bagi kita dah makan free. Okey. Jadi dengar. Aku nak tegur sikit. Kucing kamu ni berak merata dalam rumah aku. Aku ni dah tua, macam-macam penyakit, tak larat nak bersihkan. Biasalah orang tua ni macam-macam penyakit, buah pinggang, darah manis, kencing manis, kencing member, macam-macam. Aku tak larat. Jadi bila kita tegur dia, dia kata, oh minta maaf lah, aku sebenarnya tak tahu, aku tak perasan. Patutlah banyak hari tak nampak kucing di rumah aku, punya ke rumah kamu ya. Jadi bila kita buat baik, orang yang panas baran, dia akan dengar cakap kita. Sama juga budak-budak. Kita nak tegur budak-budak bising dalam masjid. Kalau kita sound dia, kita direct kepada dia, dia akan terasa. Esok dia buat lagi. Kadang-kadang dia pedajar kita, lagi bising dia buat. Tapi cara dia nak nasihat kepada dia, 3 hari pertama. Kalau modal kecil, 2 hari pun cukup lah. 2 hari pertama ajak dia, jom ikut makcik makan. Ke mana makcik? Ikut je lah. Belanja dia sarapan. Roti canai kosong contohnya. Kalau nasi lebih, kalau bajet lebih, nasi berani. Jadi kalau hari-hari kita belanja dia makan, kita nak tegur dia, dek, makcik nak tegur sikit. Alah, makcik nak tegur banyak pun tak apa. Kita kan dah geng lato-lato. Makcik nak tegur apa? Ni makcik nak tegur sikit. Makcik ni kurang dengar, dah tua. Jadi kalau kamu bising dalam masjid, macam mana makcik nak dengar ustaz mengajar dalam kuliah? Oh ya ke makcik, minta maaf lah, saya ingat makcik dengar sebab ada mikrofon, tak dengar, makcik pekak dia. Oh kalau begitu tak apalah, nanti saya ajak geng-geng saya main lato-lato dekat luar masjid. Boleh makcik? Itu terbaik. Jadi bila kita buat baik kepada orang, orang akan nak dengar. Sebab dia kata, makcik tu dah belanja kita makan canai hari-hari, takkan tak nak dengar din. Malu ke orang? Okey, jom kita dengar. Jadi kalau kita ada jiran yang panas barat, ada kawan yang suka marah-marah, cara kita nak tegur supaya dia dengar ialah tahadu tahabu, bagi dia hadiah. Dengar anak jiran kita berjaya, kita dengki, tapi no problem, bagi hadiah. Ni makcik nak bagi hadiah, makcik ni taklah orang kaya, tak mampu nak bagi kamu skuter ke apa ke. Makcik mampu ni buah-buah. Tak apa makcik, itu tanda ingat orang kata. Terima kasih makcik. Jadi bila kita bagi hadiah, insya-Allah lama-lama dia akan mengikis sifat iri hati dan dengki. Bila hilang sifat tersebut, insya-Allah mudah kita nak masuk ke dalam syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita hidup berjiran, maka perbanyakkanlah kita menunjuk wajah gembira. Bukan hanya kita ziarah satu sama lain, bukan hanya kita tumpang gembira. Yang ketiga, tunjukkan wajah gembira. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, la tahqiranna ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, jangan kamu pandang remeh kebaikan dengan apabila berjumpa saudara kamu dalam wajah yang senyum atau wajah yang manis. Kita ni kalau tak dan nak menegur jiran, paling kurang tunjukkan wajah manis, wajah yang penuh dengan senyuman.
Kita keluar rumah, tengok belah kanan ada jiran pun keluar rumah, nak tegur mungkin malu, paling kurang senyum. Apa sebab? Kerana kata Nabi, jangan pandang enteng. Dengan senyuman dia akan mengeratkan hubungan, dan dengan senyuman dia akan mendatangkan ketenangan. Sebab itu dalam banyak-banyak kajian menceritakan kepada kita kalau ada sedikit ketegangan hidup. Saya ni ustaz, stres lah hidup di bandar ni. Kenapa? Yelah, banyak jawatan kena pegang. AJK Muslimat, AJK Kubur, AJK Taman, AJK Kawasan, macam-macam kena pegang. Hari-hari kena meeting, stres. Jadi macam mana nak bagi tenang ni ustaz? Modal yang tak perlu dikeluarkan ialah senyum. Balik rumah, masuk bilik, kunci pintu, depan cermin, senyum. Jangan dekat bus stop sorang-sorang senyum. Datang fitnah pula, sian kawan, cantik tapi gila kata orang. Senyum sorang-sorang. Jangan. Masuk bilik, suami tak ada, senyum. Sebab dengan senyum dia akan mendatangkan sedikit ketenangan dalam hidup kita. Senyum. Sebab itu orang suka pergi jumpa dan tengok ulama-ulama. Saya ni ustaz suka tengok Habib. Kenapa? Tak tahulah. Bila tengok Habib Ali, saya rasa tenang. Saya tengok dia, dia senyum kat saya. Padahal saya tak kenal dia, dia pun tak kenal saya. Sebab tu saya suka tengok dia. Aku tengok Habib Ali tu rasa tenang. Tak macam tengok kamu rasa nak tendang. Apa sebab? Kamu monyok daripada pagi sampai ke petang. Ataupun malas menengok kamu tu. Jadi orang suka pergi jumpa dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, para alim ulama. Apa sebab? Wajah mereka manis, senyum semua. Kadang-kadang kita pelik, Habib tu, Tok Guru tu, Ustaz tu, dia ni tak ada masalah ke dalam hidup dia? Kenapa pula? Yelah, aku tengok ke dia tu hari-hari senyum, tak pernah muka ketat. Dia bukan tak ada masalah, dia ada masalah. Tapi sebab dia faham Nabi suruh sentiasa senyum akan mendatangkan ketenangan. Bila ada ketenangan, segala masalah kamu akan jumpa masalah keluar, jalan keluar. Jadi hari ini kalau boleh banyakkan senyum. Sebab itu kalau kita tengok, kata Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, seorang Muslim ini akan dikira sebagai orang yang berakhlak jikalau ada 3 perkara. Kita hari ni ibu-ibu, kalau nak jadi orang berakhlak, diiktiraf ataupun dipanggil sebagai orang Islam yang baik, kena ada 3 ni, mengikut pandangan Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Orang berakhlak maksudnya apa? Akhlak ni macam bunga lah. Bunga ni kalau kita tengok, dia lambang kecantikan. Kawasan masjid kita yang sunyi, tapi kalau letak bunga, naik seri. Baju kurung, kainnya kosong, tapi kalau dicorakkan dengan corak bunga, jadi cantik, orang beli. Apa sebab? Bunga. Macam diri kita, kita ni orang biasa. Saya ustaz bukan YB, saya bukan orang yang ada pangkat tinggi, saya orang biasa. Tapi macam mana nak bagi orang hormat kat saya? Letak bunga dalam diri. Bila orang tengok, orang rasa seronok. Sebab itu kalau tengok tudung ibu-ibu, baju kurung ibu-ibu, selalunya corak bunga. Sebab bunga lambang kecantikan. Jarang saya tengok orang perempuan pakai baju kurung corak kuali, periuk. Jarang lah. Saya pun tak pernah nampak. Tak tahulah sini ada pula. Kalau ada, tunjuk kat saya. Ni ustaz, ada je baju kurung lambang kuali. Itu apron, bukan baju. Jadi bunga lambang kecantikan. Diri kita yang sunyi, sepi, tapi kalau letak bunga akhlak dalam diri, naik seri. Kita muka tak cantik pun, tapi orang tengok, orang rasa tenang. Apa sebab? Ada akhlak. Jadi kalau nak jadi orang begitu, yang pertama kata Imam Hasan Basri, kafa adza, jangan ada sifat menyusahkan orang. Dia kena ada sifat tak suka menyusahkan orang. Contoh kalau hidup berjiran, jangan menyusahkan jiran. Parking kereta depan pagar dia, buang sampah sampai masuk ke kawasan dia, bela kucing berak merata-rata kena rumah dia.
Jangan menyusahkan jiran. Kalau kita suka menyusahkan jiran, suka menyusahkan kawan, sudah hilang satu ciri Muslim yang berakhlak. Sebab itu orang tak respect kita. Dia ni ustaz, muka cantik, jawatan tinggi, tapi dengan jiran semua tak hormat dia. Apa sebab? Sebab kamu menyusahkan jiran. Sebab tu jiran tak respect kamu, walaupun kamu ni ada jawatan tinggi di pejabat dan sebagainya. Yang kedua, yaflun nada, suka tolong orang. Kita kalau nak disukai ramai, kena suka menolong orang. Ini sebab ada orang ibu-ibu, dia tak suka menyusahkan orang, dan dia tak suka tolong orang. Itu pun tak boleh juga. Dia kena ada dua-dua tu. Dia tak suka menyusahkan orang dan suka menolong orang. Nampak jiran kita susah, tanyalah. Tak dapat bantu pun tak apa, paling kurang tanya, macam mana? Dengar cerita kereta kamu rosak, betul ke? Aku pun nak bagi kenderaan, tak ada. Yang ada basikal lajak je. Takkan kamu nak ke kuliah muslimat naik basikal lajak pula? Elok-elok tak ada sakit pinggang pula kamu ni kan. Jadi paling kurang kita tanya, kalau ada kemampuan, hulurkan bantuan untuk kita banyak menolong orang. Jadi kalau kita suka menolong orang, kata Imam Hasan Basri, sudah ada dua ciri Muslim yang berakhlak. Yang ketiga, wajhun taliq, muka yang manis. Jadi kita hari ini bila hidup berjiran, maka kena selalu tunjukkan muka yang manis. Dalam rumah kadang-kadang bergaduh dengan suami, tak apalah, muka ketat pun nak buat macam mana. Saya ni ustaz geram benar dengan suami saya. Hari-hari makan Maggi je. Saya masak tom yam tak nak dimakan. Makan apa? Masak biryani tak nak dimakan. Maggi kerja ni, contoh kan. Kita pun bengkak lah, dia tak nak makan makanan kita. Jadi walaupun kita gaduh dengan suami, bila keluar daripada rumah, muka kena senyum. Sebab kita tak nak mengundang fitnah. Aku tengok jiran sebelah rumah kamu muka ketat seminggu ni. Bergaduh dengan suami ke? Dengar cerita suami dia pergi ke Syiah, tak balik-balik. Betul ke? Jadi mengundang fitnah. Padahal dia bukan bergaduh teruk pun, bergaduh biasa je sebagai seorang suami isteri. Jadi hari ini muka kena manis. Jumpa dengan jiran, muka kena manis. Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila kita hidup berjiran, antara yang disuruh oleh Nabi SAW ialah hendaklah kita ini sama-sama membantu antara satu sama lain. Pernah ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, apakah perkara, apakah bantuan yang boleh kami lakukan kepada jiran? Maka kata Nabi, bantu dan tolonglah jiran yang dalam keadaan memerlukan. Tak cukup dengan kita tunjuk wajah gembira, tak cukup dengan kita ziarah menziarahi, tetapi cukupkan hidup kejiranan kita dengan menghulurkan bantuan dikala jiran dalam kesusahan. Contoh, dalam taman perumahan kita ibu-ibu, adalah pasangan, adalah jiran yang bujang contohnya. Jadi dia pun datang ke rumah kita, ketuk pintu, pak. Assalamualaikum makcik. Aku salam, kenapa datang ke rumah aku tengah-tengah buta ni? Tak adalah makcik, sebenarnya hajat datang ni nak pinjam pinggan mangkuk makcik. Kenapa pula? Saya sebenarnya malam ni nak bakal mertua ayah dan mak saya nak datang rumah, tengok macam mana gaya hidup saya. Jadi saya kalau boleh nak pinjamlah sekejap pinggan mangkuk makcik ni. Kita pun menenting, kau nak pinjam pinggan mangkuk aku. Aku beli mahal-mahal di Langkawi, letak dalam almari tak guna, engkau nak guna. Kan? Sepatutnya kita bagilah pinjam. Sebab di rumah saya ni makcik ada pinggan, tapi coraknya bola, coraknya yang bukan-bukan. Kan kata bakal mertua ayah saya kata apa pula, kamu ni pinggan mangkuk tak cantik. Jadi kalau kita permudahkan urusan jiran kita bagi pinjam, datang bakal mertua dia tengok bagus budak ni, pinggan pun bunga-bunga cantik macam orang tua,
rumah pun bersih. Kira jadilah, bolehlah jadi suami kepada anak aku. Jadi bila kita memudahkan urusan jiran, kita hulurkan bantuan, insya-Allah kita akan hidup dalam perumahan yang begitu harmoni. Jadi itu 4 perkara yang perlu kita buat dan perlu kita lunaskan. Jadi ibu-ibu, ayuh kita menjaga hubungan antara jiran tetangga, jangan kita memusuhi antara satu sama lain. Dan sebagai penutup, saya ingin tutup dengan satu amaran daripada Nabi SAW tentang orang yang tidak menjaga hubungan lagi sesama Islam. Sebagai penutup, ada satu hadis yang pernah didengar oleh Thauban radhiyallahu anhu. Siapakah Thauban ini, wahai ibu-ibu? Thauban ini salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang kiamat. Jadi satu hari kata Thauban, aku mendengar Nabi bercerita kepada sahabat, wa inni sa'altu rabbi li ummati. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khas untuk umatku beberapa perkara. Yang pertama, alla yuhlikaha bisanatin ammah. Aku doa supaya umat aku tidak akan binasa kerana musim susah yang panjang. Yang kedua kata Nabi, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Aku doa kepada Allah agar umatku tidak akan dijajah oleh kuasa asing. Jadi doa yang pertama Nabi minta, ya Allah, janganlah kamu binasakan umatku dengan musim susah yang panjang. Jadi kita tak pernahlah dengar contoh di negara kita Malaysia, kalau ada banjir tidaklah setahun, paling lama 2-3 bulan. Kalau contoh musim kemarau tidaklah lama setahun 2 tahun, paling lama pun 2-3 bulan. Jadi Allah kabulkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku doa supaya umat aku tidak akan dijajah oleh kuasa asing. Maka bila begitu Nabi pun bersabda, kata Allah, wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin amma wa an la usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Kata Allah, baik, aku tidak akan memberi binasa yang panjang dan tidak akan dijajah oleh kuasa asing umatmu, walaupun mereka bersatu mengepung umat kamu. Akan tetapi hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha wa yasfi ba'duhum ba'dha. Tetapi akhirnya umat kamu akan senang tewas, kata Nabi, apabila engkau sama engkau bergaduh, dalaman berpecah dan saling lawan melawan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kita hari ini ibu-ibu, ayuh kita menjaga hubungan bermula dengan jiran tetangga, jangan kita sampai berpecah belah. Sebab kata Nabi, bila mana kita berpecah belah, maka akan hilang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita hidup berjiran, bila kita tengok taman perumahan kita agak tidak harmoni, kucak-kacir, haru biru, mungkin sebab kita tidak menjaga hubungan antara jiran tetangga. Jadi ayuh sama-sama kita hidupkan budaya yang telah dikongsikan tadi untuk kita membina hubungan yang baik sesama tetangga. Bila kita ada hubungan yang baik, maka Allah akan cinta dan jaga hubungan taman perumahan kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu sahajalah perbincangan kita berkenaan jiran disantuni, hidup diberkati. Apa yang baik boleh sama-sama kita amalkan, yang tak baik sama-samalah kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu dan bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, kawan-kawan kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah ketenangan, kebahagiaan, kemesraan dalam hidup kejiranan kami, ya Allah.
Ya Allah, jikalau ada di kalangan kami pada pagi ini yang dalam kesulitan, Engkau kurniakanlah kemudahan. Yang dalam kesengsaraan, Kau kurniakanlah kebahagiaan. Yang dalam kesempitan, Kau kurniakanlah keluasan. Yang dalam kesakitan, Engkau kurniakanlah kesembuhan, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.